Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan ceritakan beberapa pandangan ahli falsafah tentang riba. Untuk tokoh yang pertama, saya akan ceritakan pandangan Aristotle tentang riba. Berkata Aristotle, jenis yang paling dibenci daripada penghasilan wang dengan sebab yang sangat dibenci adalah riba, iaitu yang mendapat keuntungan daripada wang itu sendiri dan bukan daripada penggunaan semula jadi wang itu. Sedangkan wang bertujuan untuk digunakan sebagai pertukaran, bukan untuk meningkatkan faedah. Iaitu wang ini bukanlah boleh dikawal dengan faedah sepatutnya. Dan istilah riba ini yang bermaksud lahirnya wang daripada wang digunakan untuk pembiakan wang kerana keturunannya menyerupai induk. Oleh itu, daripada semula jadi semua cara membuat wang, ini adalah yang paling tidak wajar. Dan ini adalah kata-kata Aristotle. Seterusnya, Aristotle juga percaya bahawa mengenakan faedah adalah tidak bermoral kerana wang ni tidak produktif. Kalau kita tengok, kalau kita menanam kebun dan kebun tu menghasilkan buah, ini adalah perkara yang produktif. Kebun boleh menghasilkan buah, maka ini adalah produktif. Tapi wang pada pandangan Aristotle hanyalah alat pertukaran. Apabila anda meminjamkan seseorang wang, dia tidak menerima nilai lebih daripada wang nilai yang dia beri itu sendiri. Kalau seseorang itu memberikan $100 kepada orang yang lain, mana mungkin $100 itu datang kembali kepada dia dengan adanya tambahan $10 atau lebih dan selainnya. Kerana pemberi pinjaman tak boleh terima lebih dari apa yang dia berikan. Aristotle berkata, membuat wang daripada wang adalah tidak wajar kerana wang tak sama seperti kebun yang sifatnya tak dapat menghasilkan nilai tambahan dengan sendirinya. Kesimpulan Aristotle mengenai sifat riba adalah berasal daripada pandangannya bahawa amalan itu tidak produktif. Dan ini benar. Oleh kerana riba tidak menghasilkan apa-apa selain mengambil sesuatu. Kerana pemberi pinjaman adalah seperti parasit kepada peminjam, iaitu amalan itu tidak wajar dan tidak bermoral, iaitu riba itu sendiri. Hujah Aristotle juga adalah bahawa faedah ini adalah tidak wajar kerana wang adalah unsur yang sendirinya, unsur yang tidak mampu membiak dengan sendirinya, tidak boleh membiak sendiri secara semula jadi. Oleh itu, riba ini adalah bercanggah dengan hukum tabi'i manusia, hukum moral manusia. Kerana tidak sepatutnya seseorang yang memberi pinjam kepada orang lain itu dia memaksa akan suatu bayaran tambahan yang lebih. Aristotle juga berkata, untuk hidup dengan riba adalah sangat tidak wajar. Dan pendapat Aristotle ini bertepatan dengan pendapat Islam tentang riba yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, iaitu Islam telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan alternatif yang dibawa oleh Islam ini, iaitu jual beli, adalah alternatif yang sangat tepat. Kerana alternatif ini adalah alternatif yang mencadangkan pelaburan dan perkongsian untung dan rugi, dan bukannya berkongsi keuntungan melalui faedah sahaja. Jika dilihat, agama Yahudi juga mengutuk riba, tapi dia hanya mengutuk riba terhadap sesama orang Yahudi dan membenarkannya kepada orang bukan Yahudi.
Okey, seterusnya saya ingin memberi pandangan dari sudut Islam. Ini dari sudut salah seorang tokoh yang sangat terkenal lah dekat dalam kalangan golongan Muslim ni. Sebelum saya nak bagi tahu apa pandangan dia tu, pada sebelum ni tidak diberitahu apakah takrif ataupun definisi riba ni dari segi sudut Islam lah. Riba ni merupakan salah satu praktik dalam perekonomian yang dilarang dalam Islam. Riba ni pun telah dilarang secara tegas lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Apa maksud dia? Maksud dia, dan Allah ni pun telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun kan, riba ni dalam masyarakat ni dah macam jadi satu kebiasaan. Macam dah biasa sangat orang buat. Padahal dalam Islam ni, kalau orang bagi pinjam, tak boleh lah kita bagi. Maksudnya, kalau orang bagi pinjam, kita kenakan lebihan wang dalam pengembalian tu. Hal itu akan mengakibatkan si penerima hutang tu akan terus beban lah, sebab kena bayar bunga sangat tinggi dan yang memiliki unsur riba dalamnya. Oleh itu, apabila kita kaji, dalam penelitian ini akan disajikan sekilas mengenai tokoh pemikir ekonomi Islam. Yang inilah saya cakap ni, yang tokoh yang sangat terkenal, iaitu Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan bahawa riba merupakan bentuk dekadensi moral manusia yang cinta berlebih akan dunia dan mencari keuntungan sendiri di atas kesusahan orang lain. Wang yang dijadikan seharusnya menjadikan alat tukar, bukan komoditi, menjadi pandangan yang digagaskan oleh Imam Ghazali. Okay, sebelum tu mesti ada, tak semua tahu siapa Imam Ghazali ni. Saya beritahu sedikitlah biodata beliau. Nama beliau bukanlah Al-Ghazali ataupun apa, tapi berasal dari beliau, tapi nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tusi, daerah Khorasan, Iran. Beliau juga dilahirkan pada tahun 450 Hijrah atau 1058 Masihi. Atau Syesma Al-Ghazali ni juga telah nampak daripada kecil lagi. First time masa dia belajar bahasa Arab dengan fiqh, dan kemudian dia pergi kepada Jordan kuda untuk belajar usul fiqh. Okey, seterusnya menurut Imam Al-Ghazali ni, konsep tanpa riba ni dia akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, setiap masyarakat. So menurut Imam Ghazali ni, konsep kesejahteraan ni apa pula? Dia beritahu yang kesejahteraan ni adalah pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, iaitu agama ataupun ad-din, hidup ataupun an-nafs, keturunan ataupun nasab, harta iaitu mal, dan akal. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki entitas individu dan sosial yang triparti. Triparti ni macam, dia ada tiga lah, maksudnya dia ibaratnya kita boleh gambarkan benda tu dalam bentuk segitiga, satu bucu. Yang ini kebutuhan daripada tiga aspek lah, iaitu kebutuhan daruri, kesenangan iaitu hajat, dan kemewahan iaitu tahsinat. Al-Ghazali juga memandang bahawa perkembangan ekonomi sebagai bahagian daripada tugas-tugas kewajipan sosial yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuhlah dan kemanusiaan akan binasa. Aktiviti ekonomi harus dilakukan secara efisien kerana merupakan bahagian daripada pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Apa alasannya? Antara alasan-alasan yang dia bagi, iaitu hujah-hujah yang dia bagi untuk menguatkan lagi dia punya idea tu. Antara tiga alasan ni adalah pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Dan ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkannya. Iaitu, dan menurutnya tidak dipenuhi ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. So kita dapat faham kat situ, yang agama akan memberikan kesejahteraan lah kepada kita. Okay. Lebih daripada itu, kegiatan ekonomi ni juga merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi ditunjukkan
agar dapat mencapai maslahah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan dan keteguhan hati manusia. Okey, kita tahu maslahah lawan dia mafsadat. Maslahah menjadi tujuan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material ataupun non-material, yang sempurna, iaitu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Okey, untuk itu manusia ni terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan akhirat. Golongan ni golongan yang paling buruk lah, dan golongan yang paling golongan ini akan celaka lah, senang cakap. Dan seterusnya, golongan yang kedua, orang yang sangat mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi. Kita tahulah, confirm lah, golongan ni dia akan peroleh keuntungan di masa akan datang. Kita pun tahu, kalau kita ambil akhirat, yang pasti dunia akan ikut je. Dan yang seterusnya, golongan yang minoritas ataupun golongan yang majoriti antara dalam kalangan masyarakat ni, iaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Oleh itu, Imam Ghazali ni mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi sekadar penyambung hidup. Ia menyatakan bahawa jika orang-orang yang tinggal pada tingkat subsistem itu, iaitu sad al-ramak, dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan hancur. Kerana kehidupan dunia ni adalah persiapan kehidupan akhirat ni. So, kesimpulan yang kita nak bagi dekat sini, pandangan Imam Al-Ghazali ni, dia macam memberitahu bahawa tanpa riba ni, dia akan memberikan kesejahteraan dekat hidup ni. Sebab apa? Sebab tiada penindasan berlaku, segala kegiatan jual beli dilakukan secara syarak. Yang ni tanpa penindasan lah, kira. Sebab kalau dah ikut syarak, mesti dua golongan ni dia takkan ada berat sebelah, takkan ada yang ni je untung, yang ini akan mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. So, kita tahulah Islam ni mengamalkan sistem yang sangat baik lah. So, Imam Ghazali ni, pandangan dia memang menunjukkan akhirat, ataupun pandangan dia dari sudut Islam yang mempandukan Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pandangan Plato mengenai amalan riba ini. Plato, ahli falsafah Yunani kuno, menyatakan pandangannya tentang riba dalam beberapa karyanya, khususnya dalam The Republic dan Laws. Riba merujuk kepada amalan meminjamkan wang pada kadar faedah yang terlalu tinggi. Sering dianggap sebagai eksploitatif atau tidak beretika. Dalam The Republic, Plato melabelkan isu riba dalam konteks idealnya. Beliau berhujah menentang riba, melihat ia sebagai amalan yang memupuk sifat tamak dan mengganggu keharmonian negara. Plato percaya bahawa rakyat harus mengutamakan kebaikan bersama daripada keuntungan peribadi, dan riba dilihat sebagai cara di mana seseorang individu boleh mendapat keuntungan dengan mengorbankan masyarakat. Kebimbangan Plato terhadap riba bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomi. Sebaliknya, ia berakar umbi dalam pandangan falsafah dan etikanya. Beliau percaya bahawa masyarakat yang adil dan harmoni memerlukan individu untuk mengejar nilai murni dan menyumbang kepada kesejahteraan seluruh masyarakat. Riba pada pandangannya bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dengan menggalakkan kepentingan diri dengan mengorbankan kebaikan yang lebih besar. Dalam karyanya yang lain, iaitu Laws, Plato mencadangkan peraturan khusus terhadap riba. Beliau menyokong undang-undang yang akan menghalang kadar faedah yang berlebihan, mencerminkan kepercayaannya bahawa amalan ekonomi harus dipandu oleh pertimbangan etika dan menyumbang kepada fabrik moral masyarakat. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa pandangan Plato tentang riba adalah sebahagian daripada kerangka falsafahnya yang lebih luas dan visinya untuk negara yang ideal. Walaupun idea-idea ini mempunyai kepentingan sejarah, ia harus difahami dalam konteks budaya dan sejarah mereka. Konsep riba dan implikasi etikanya telah dibincangkan oleh pelbagai ahli falsafah dan tradisi agama sepanjang sejarah.
dan perspektif Plato menyumbang kepada wacana yang lebih luas mengenai etika ekonomi ini. Pada zaman dahulu, amalan riba yang mengenakan faedah ke atas pinjaman dilihat sebagai suatu etika yang boleh dipersoalkan. Sentimen ini dikongsi oleh ahli falsafah Yunani seperti Plato yang menganggap riba sebagai salah dari segi moral. Plato percaya bahawa mengejar kekayaan melalui mengenakan faedah mewujudkan masyarakat yang tidak sihat dan menjejaskan prinsip keadilan dan kesaksamaan. Kecaman Plato terhadap riba sejajar dengan sentimen masyarakat Yunani kuno yang lebih luas. Malah, ramai ahli falsafah Yunani termasuk Aristotle berkongsi pandangan yang sama tentang perkara itu. Riba dilihat sebagai cara mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan peribadi dan ia melanggar prinsip timbal balik dan keharmonian kaum yang sangat dihargai dalam masyarakat Yunani. Bagi Plato, amalan riba bertentangan dengan visinya tentang masyarakat yang adil dan harmoni. Beliau percaya bahawa mengenakan faedah ke atas pinjaman mewujudkan dinamik kuasa yang tidak seimbang antara pemberi pinjaman dan peminjam yang membawa kepada eksploitasi individu yang lebih lemah dari segi ekonomi. Plato berhujah bahawa eksploitasi ini menghalang usaha mengejar kebajikan dan kebaikan bersama. Beliau membuat perbezaan antara pinjaman produktif yang dianggap boleh diterima dan pinjaman yang tidak produktif yang dikecamnya. Pemberian pinjaman produktif melibatkan pelaburan dalam projek atau perusahaan yang akan menjana manfaat ketara kepada masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, pinjaman tidak produktif yang tertumpu terutamanya pada mengenakan faedah untuk kepentingan pribadi dilihat merugikan masyarakat. Plato percaya bahawa amalan riba membawa kesan yang meluas bukan sahaja kepada individu yang terlibat tetapi juga kepada masyarakat keseluruhannya. Beliau berhujah bahawa riba memupuk ketamakan, membawa kepada penghakisan nilai moral dan perpecahan perpaduan sosial. Plato melihat riba sebagai satu bentuk eksploitasi ekonomi yang mengekalkan ketidaksamaan dan menghalang usaha mengejar masyarakat yang adil dan harmoni. Ketidaksetujuan Plato terhadap riba bukanlah unik pada zaman Yunani kuno. Di dunia Rom, penghinaan terhadap pemakan riba adalah lebih ketara, dengan pemikir Rom membandingkan mereka dengan pembunuh. Sikap negatif terhadap riba ini berterusan sepanjang sejarah, dengan institusi keagamaan seperti Gereja Katolik mengecam amalan itu semasa zaman pertengahan. Walaupun kecaman terhadap riba telah berkurangan pada zaman moden, gema hujah Plato masih boleh ditemui dalam perbahasan kontemporari mengenai etika mengenakan faedah. Pengkritik berpendapat bahawa riba boleh membawa kepada ketidakstabilan ekonomi, memburukkan ketidaksamaan kekayaan dan mengekalkan kitaran hutang. Walau bagaimanapun, penyokong riba berpendapat bahawa ia berfungsi sebagai mekanisme yang diperlukan untuk memperuntukkan modal dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, pandangan Plato tentang riba mencerminkan falsafah keadilan dan kebajikannya yang lebih luas. Beliau melihat mengenakan faedah sebagai amalan eksploitatif yang menjejaskan kesejahteraan individu dan masyarakat. Walaupun amalan riba telah berkembang dari semasa ke semasa dan tertakluk kepada perdebatan yang berterusan, hujah Plato terus bergema dalam perbincangan mengenai implikasi etika mengenakan faedah. Memahami perspektif sejarah tentang riba boleh memberikan pandangan yang berharga tentang dilema ekonomi dan moral kontemporari. Tadi kita dah dengar daripada Aristotle, daripada Plato. Sekarang kita masuk pada Marcus Porcius Cato. Okey, sedikit mengenai Marcus Porcius Cato.
Beliau hidup sekitar tahun 234 sebelum Masihi sehingga 149 sebelum Masihi. Beliau lahir di Tusculum, Republik Rom dan meninggal pada usia beliau 85 tahun iaitu pada tahun 149 sebelum Masihi di Republik Rom. Okey. Jadi, berbalik pada tajuk kita, pandangan ahli falsafah mengenai riba. Okey, apa pandangan Marcus Porcius Cato ni kan? Mesti korang semua nak tahu. Okey. Pandangan Marcus Porcius Cato atau dikenali sebagai Cato the Elder. Kerana Cato the Elder ni dianggap sebagai simbol kekonservatifan dan keteguhan dalam nilai-nilai tradisional Romawi pada masa itu. Cato hidup pada abad kedua sebelum Masihi dan masalah seperti riba tidak dibahaskan secara terperinci dalam catatan-catatan sejarah. Namun, ada beberapa catatan mengenai pandangan moral dan etika Cato yang bersifat konservatif dan anti rasuah. Cato the Elder dikenali kerana memperjuangkan nilai-nilai tradisional Romawi dan mengkritik perubahan sosial yang dianggapnya merosakkan moral masyarakat. Terutama dia menentang kemewahan dan keborosan yang dianggapnya merugikan negara. Kalau kita boleh tahu, kenapa orang buat kenapa orang amalkan riba? Orang amalkan riba sebab nak mengaut keuntungan, memperolehi memperolehi kemewahan yang banyak, keuntungan yang berlebihan, nak boros. Jadi benda tu dianggap oleh Marcus Porcius Cato ni dianggap sebagai merugikan negara. Meskipun tidak ada bukti yang konkret yang menunjukkan bahawa pandangan Cato terhadap riba, beberapa tokoh Romawi kuno termasuk beberapa ahli falsafah seperti Seneca memiliki pandangan kritis terhadap pengkritikan peminjaman wang dengan bunga yang tinggi. Jadi kita boleh tahu kalau cakap dia pasal bagi peminjaman wang dengan bunga yang tinggi, itu adalah riba. Cuma dalam konteks agama Islam kita panggil riba lah. Tapi kalau konteks umumnya peminjaman wang dengan bunga yang tinggi. Ahli-ahli falsafah ini sering kali menganggap riba sebagai tindakan tidak bermoral, dan pandangan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang mungkin juga dimiliki oleh Cato. Sebab apa? Macam tadi kita cakap, Seneca dia beranggapan bahawa orang yang mempraktikkan peminjaman wang dengan bunga yang tinggi seperti tindakan tindakan yang tidak bermoral. Jadi boleh jadi pandangan tu pun diamalkan oleh Cato sebab Seneca dan Cato hidup pada zaman 2 pada abad 2 sebelum Masihi. Jadi boleh jadi pandangan mereka ataupun amalan mereka ialah sama. Sebab dia orang cakap mereka merupakan ahli falsafah dan orang yang hidup ketika itu. Namun ini hanya spekulasi kerana tidak ada catatan langsung dari Cato tentang pandangannya terhadap riba. Tidak ada catatan yang memberikan informasi yang pasti mengenai agama yang dianut oleh Marcus Porcius Cato ni, yang dikenali juga sebagai Cato the Elder. Kehidupan Cato terjadi pada abad kedua sebelum Masihi, dan pada zaman tu agama di Romawi dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional Romawi dengan pantheon dewa-dewa Romawi yang mencakupi berbagai dewa dan dewi. Cato dikenali sebagai seorang yang konservatif dan sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional Romawi. Ia sering menunjukkan kecenderungan agamanya dalam tulisan-tulisannya. Selain daripada ahli falsafah, Marcus Porcius Cato ni juga merupakan seorang penulis karya. Jadi kita boleh lihatlah dalam karya-karya beliau banyak dituliskan berkenaan agama-agama nenek moyang, maksudnya amalan-amalan orang Romawi. Jadi dan dia mempraktikkan ritual-ritual agama yang lazimnya diamalkan oleh masyarakat Romawi ketika itu. Meskipun demikian, penafsiran tentang kecenderungan agama peribadinya tergantung pada penafsiran sejarawan dan sarjana. Kerana kurangnya sumber-sumber yang jelas, kepercayaan agama tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi kita hanya boleh, kerana kekurangan sumber, maksudnya ahli sejarawan hanya berpandukan kepada karya-karya Marcus Porcius Cato ni sahaja. Sebab tiada bukti yang konkret bahawa Marcus Porcius Cato ni seorang orang yang beragama Kristian ke Buddha ke, tak ada. Cuma berdasarkan penulisan karya-karya beliau sahaja. Selama zaman Romawi kuno,
banyak orang Romawi terutamanya orang terkemuka cenderung menunjukkan penghormatan terhadap dewa-dewa dalam konteks kenegaraan dan keteraturan sosial. Ini tidak selalunya mencerminkan keyakinan peribadi yang mendalam, tetapi seringkali merupakan bahagian dari amalan norma-norma sosial dan politik Romawi. Cato yang hidup pada masa Republik Romawi tidak secara terperincinya menyatakan pandangannya terhadap riba. Namun dalam budaya Romawi pada umumnya ada sikap skeptis terhadap praktik peminjaman wang dengan bunga yang tinggi. Macam cakap tadi, dalam konteks Islam kita panggil riba, tapi dalam konteks umumnya kita panggil peminjaman wang dengan bunga yang tinggi. Terdapat elemen moral dan etika yang memandang rendah pada praktik eksploitasi keuangan. Nak cakap Cato ni betul-betul memandang Cato ni dia memandang rendah akan amalan memberi pinjam wang dengan bunga yang tinggi. Kerana apa? Dianggap oleh Cato ini seakan-akan mengeksploitasi keuangan. Jadi benda tak bagus lah. Macam kita tahu tadi, Marcus Porcius Cato ni amat berpegang teguh pada agama. Jadi benda tu amatlah salah. Jadi beliau memang rasa benda ni tak betul lah. Jadi dia pandang amat mana rendah kepada riba ni. Meskipun demikian, penting untuk diingatkan bahawa konsep riba seperti yang dikenali dalam konteks kewangan Islam atau perbankan moden belum sepenuhnya ada pada masa itu. Kami harap pembentangan kami berkaitan dengan pandangan ahli falsafah terhadap riba dapat memberi sedikit penjelasan kepada anda yang menonton. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.